Okey. Hanya pelajar yang berumur, untuk kali ini tiada masalah lah, yang berumur 12 hingga 17 tahun yang layak mendapat suntikan. Okey, pada tahun semasa yang ni, kalau sebelum ni kita pelajar tingkatan 4, jadi pelajar yang berumur kurang daripada 16 tahun tidak dibenarkan suntik. Tapi untuk kali ini tidak masalah. Okey, seterusnya. Jika pelajar tidak dapat hadir pada hari tersebut, mohon maklumkan segera kepada guru kelas. Okey. Kalau ada hal yang tidak sangat-sangat tidak dapat dielakkan, mohon beritahu segera kepada guru kelas. Okey. Pihak pejabat kesihatan daerah tidak akan membuka lagi pusat vaksinasi. Okey, kita yang ni kita akan ada sekali lagi, tapi untuk anak-anak pelajar tingkatan 1 dan 2 pula. Untuk anak-anak pelajar tingkatan 3, 4, 5 memang pada esok hari sahaja. Okey, kalau tertinggal, mohon anak-anak pelajar beri nama kepada guru kelas. Okey, insyaAllah kita akan membantu anak-anak pelajar untuk berurusan dengan PKD. InsyaAllah. Tapi suntikan berikutnya mungkin bukan di SMK Badrul Alam Syahrah, mungkin di pusat vaksin yang akan ditetapkan oleh pihak PKD. Tapi mohon sangat-sangat yang tidak dapat hadir dan belum menerima suntikan berhubung dengan guru kelas supaya kita dapat uruskan, membantu untuk urusan dengan PKD. Bagi pelajar yang di kuarantin tidak perlu hadir. Okey, insyaAllah akan diuruskan oleh pihak PKD. Okey, seterusnya. Okey. Mohon sangat-sangat supaya dapat hadir mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan. Semasa hadir, perlu patuhi SOP iaitu imbas suhu, sentiasa guna sanitasi tangan serta memakai pelitup muka. Hadir dengan pakaian kemas, sopan dan baju yang tidak ketat. Okey, ini untuk turutan. Imbas suhu di checkpoint 1 iaitu di dataran ilmu. Ambil nombor giliran. Dan di sini juga kita akan edah, orang kata bersama borang deklarasi saringan dan pelajar akan isi. Okey, dan bergerak ke checkpoint kedua untuk pendaftaran. Pelajar lelaki di Teduhan Ilmu Kobas, manakala pelajar perempuan di Teduhan Kasih IR Rosli iaitu di tapak perhimpunan. Setelah pelajar daftar, lengkapkan borang yang berkaitan. Okey. Seterusnya, pelajar akan bergerak ke stesen 3 iaitu stesen konsultasi. Di stesen 3 ni, konsultasi ni, jika ada masalah kesihatan, maka pelajar dan ibu bapa diminta maklumkan kepada petugas kesihatan. Okey. Okey. Untuk bilik konsultasi ni, pelajar lelaki di kelas pertama Blok Ali, manakala pelajar perempuan di Dewan Seri Kemasih. Ibu bapa dibenarkan mengiringi anak mereka bermula daripada stesen 1, checkpoint 1, checkpoint 2 dan sehingga checkpoint 3 sahaja. Selepas pada itu, ibu bapa tidak dibenarkan menemani anak mereka. Okey. Okey, untuk pelajar lelaki. Okey. Pelajar lelaki. Okey. Setelah pendaftaran di Teduhan Ilmu Kobas. Okey. Pendaftaran, pelajar diminta bergerak ke Blok Ali, kelas ke Blok Ali untuk menerima konsultasi. Dan pelajar boleh menunggu sepanjang laluan tersebut. Kita akan sediakan kerusi dan pelajar serta ibu bapa boleh menunggu. Okey. Setelah mendapat konsultasi, pelajar lelaki akan checkpoint 4 iaitu kelas kedua Blok Ali untuk menerima suntikan. Setelah mendapat suntikan, pelajar akan bergerak ke stesen kelima untuk pemerhatian iaitu kelas ketiga di Blok Ali. Di sini pelajar perlu serahkan borang kepada guru petugas. Borang
kebenaran suntikan kepada guru bertugas di stesen yang kelima. Untuk stesen yang kelima ni, iaitu bilik pemerhatian, pelajar boleh berada di bilik pemerhatian ni anggaran masa antara 5 hingga 10 minit. Jika stabil, pelajar boleh pulang dengan kebenaran petugas, guru yang bertugas di situ. Okay. Semasa dalam bilik pemerhatian ni, jika ada pelajar merasa pening, nak muntah dan sebagainya, diminta maklumkan segera kepada guru yang bertugas untuk tindakan seterusnya. Manakala untuk pelajar perempuan, pendaftaran adalah di teduhan kasih ataupun tapak perhimpunan. Pelajar diminta menunggu di kanopi yang disediakan tu dan juga di sekitar laluan blok bilik guru dan sehingga ke Dewan Seri Kemasih. Okey. Pelajar akan masuk ke checkpoint yang keempat, iaitu di Dewan Seri Kemasih untuk konsultasi. Selepas mendapat konsultasi, pelajar akan bergerak ke checkpoint 5, iaitu ruang checkpoint 4 lah untuk di waxing. Konsultasi checkpoint 3, checkpoint 4 untuk waxing. Checkpoint 5 setelah waxing bergerak ke checkpoint 5 untuk ruangan pemerhatian. Iaitu di Dewan, di sebelah dia juga. Kalau sekiranya ruangan Dewan tu penuh, kita akan buka tempat menunggu yang kedua, iaitu bilik SAL. Pemerhatian kedua di bilik SAL, sebelahnya. Okey. Pelajar perempuan diminta serahkan borang yang lengkap kepada guru bertugas di ruangan pemerhatian, di bilik pemerhatian tu, di checkpoint yang kelima. Okey, semasa di checkpoint yang kelima ni, pelajar dibenarkan berada antara 5 hingga 10 minit. Dan jika stabil, boleh pulang dengan kebenaran guru bertugas. Okey. Seperti yang pelajar lelaki tadi juga, jika semasa bilik menunggu ni, ada berasa kurang sihat, pening, nak muntah dan sebagainya, mohon maklumkan kepada guru bertugas. Okey. Okey, untuk pulang, pelajar boleh pulang keluar melalui pintu pagar keluar, macam sebelum-sebelum ni. Boleh hubungi penjaga lebih awal agar pergerakan di pintu keluar berjalan lancar. Okey. Seterusnya, kita ada sediakan foto booth untuk pelajar bergambar di kantin sekolah. Jadi pelajar boleh bergambar di kantin sekolah. Kita sediakan masa bergambar. Cikgu, Ya. Gambar untuk buat apa? Dan sebagai kenangan, contohnya saya telah di waxing. Masa yang tu. gambar dia. Okay. Mungkin cikgu anak-anak pelajar Cikgu. nak buat kenangan ke apa ke peristiwa yang berlaku ni. Okey, seperti yang cikgu tengok, anak-anak pelajar tengok untuk orang dewasa kan ada. Jadi anak pelajar pun kita sediakan foto booth tersebut. Saya sudah di waxing. Okey. Okey, ni jadual suntikan pada 27 September 2021, iaitu bukan Rabu ni, esok ni. Okey. 27 September esok. Okey. Antara peringatan datang tepat pada masanya seperti yang dijadualkan ni. Okey, bawa borang persetujuan, 2 salinan, borang wakil jika ibu bapa tidak dapat hadir. Sila bawa kad penalan, telefon bimbit, pen dan senarai ubat ni untuk rujukan doktor jika ada masalah lah. Okey. Pastikan bawa kad penalan, telefon, pen. Okey, itu penting. Pen ni untuk mengisi borang deklarasi saringan penyakit COVID-19 ni. Okey. Seterusnya berpakaian sesuai dan sentiasa patuh SOP yang telah ditetapkan. Okey, masa pendaftaran boleh mula daripada pukul 8. Okey. Dan kita tetapkan ni, saya harap semua anak-anak dan ibu bapa dapat patuhi jadual yang telah ditetapkan ni. Anggaran bilangan pelajar untuk satu-satu masa ni adalah antara 80 hingga 100 orang, lelaki dan perempuan. Okey. Jadi saya harap
supaya dapat patuhi masa. InsyaAllah, suntikan yang pertama kita akan lakukan pukul 9 pagi. Doktor akan buat pukul 9 pagi. Tetapi, kita tengok mungkin kalau awal lagi dia baru siap, 8.45 pun insyaAllah akan mulakan suntikan yang pertama. Kalau saya tengok setengah sekolah tu, 8.45 dah boleh suntikan yang pertama. Dan kita jangka program ni akan tamat insyaAllah pada pukul 3 petang. Sekiranya lancarlah kehadiran anak-anak dan ibu bapa, saya harap supaya program vaksinasi kita ni lancar, insyaAllah. Okey, ringkas kesan ni, checkpoint 1 dataran ilmu, okey, tepat saringan suhu, perlu imbas suhu, ambil nombor giliran, ambil borang saringan kesihatan. Lokasi dia di dataran ilmu, insyaAllah akan ada guru bertugas. Okey. Checkpoint kedua, teduhan untuk pendaftaran. Okey, perlu daftar dengan bawa borang kebenaran. Disediakan tempat menunggu kerusi tu. Duduk ikut giliran. Lepas tu, tempat. Okey, teduhan kasih IR Rosli untuk perempuan dan teduhan ilmu kobas untuk lelaki. Anak-anak pelajar dah tahu ni tempat-tempat dia ni. Untuk checkpoint ketiga, konsultasi. Okey, untuk pelajar perempuan, Dewan Seri Kemasik. Untuk pelajar lelaki, bilik pertama Blok Ali. Okey, petugas dia, doktor memberi khidmat nasihat. Maksudnya masa ni ibu bapa boleh tanya, anak-anak boleh tanya sekira penyakit, beritahu doktor yang bertugas, apa sakit, apa alahan apa semua dan dapatkan nasihat. Okey, sila nyatakan keadaannya. Okey, kalau sihat apa semua tak ada masalah. Sekiranya ada penyakit lain lah, perlu beritahu doktor yang bertugas. Dan doktor akan beritahu yang ada masalah kesihatan ni boleh suntik atau tidak. Doktor akan beri nasihat nanti. Okey. Kalau atas nasihat doktor tidak dapat disuntik, saya harap anak pelajar dapat beritahu guru bertugas di sini. Ada guru bertugas beritahu bahawa mereka tidak boleh disuntik atas nasihat doktor. Okey, checkpoint keempat iaitu bahagian suntikan. Pelajar perempuan Dewan Seri Kemasik. Pelajar lelaki bilik yang kedua Blok Ali. Okey. Di sini yang bertugas adalah doktor ataupun jururawat dan ada daripada guru sebagai pembantu petugas ni. Okey, semua vaksin yang diberi adalah jenis Pfizer. Untuk checkpoint yang kelima, ruangan pemerhatian. Okey, kita sediakan meja dan kerusi di ruangan pemerhatian ni untuk di dalam kelas di Blok Ali. Untuk di dalam Dewan Kemasik, kita sediakan kerusi. Jadi pelajar berehat di sini dan serahkan satu salinan borang kebenaran suntikan ni kepada guru bertugas untuk kita simpan dan kita akan beri semula untuk semasa hadir suntikan dos yang kedua. Okey, yang ni info vaksin ni, maklumat vaksin COVID-19. Okey, jenis yang keluaran Pfizer ni, kita telah edarkan ke dalam grup WhatsApp dalam kelas masing-masing. Jadi panjang boleh baca, ibu bapa boleh baca dan anak-anak boleh baca. Semua penerangan dah ada jelas. Okey, ni sambungan dia. Okey. Yang ni surat perwakilan ibu bapa penjaga kepada individu yang membawa kanak-kanak menerima vaksin. Okey, yang ni jika perlu, maksudnya jika yang tanda tangan tu ibu bapa penjaga tidak hadir, okey, orang lain jika tidak hadir pun, katakan ibu bapa penjaga tidak hadir, pelajar ni seorang hadir. Okey, perlu tanda tangan borang ni. Tapi sebaik-baiknya ibu atau bapa atau penjaga yang hadir. Jika tak boleh hadir, perlu tanda tangan borang ni. Okey, saya rasa itu saja di antara perkara yang ingin kita sampaikan untuk program suntikan vaksinasi ni. Okey, ada apa-apa pertanyaan daripada ibu bapa atau pelajar? Kita buka sekejap. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya nak tanya kalau macam anak saya seorang tingkatan 4, seorang tingkatan 5, boleh bawa sekali tak cikgu? Boleh bawa, boleh.
Kita Maknanya kalau abang dia pukul 9.30 kita boleh cocok sekali adik dia tu untuk terdapat tu boleh tak? boleh bawa sekali lah, tak apa. Sebab Kalau dia saya anak kita kecil pergi tu. makan atau kena mari 2 kali. Okey. Yelah sebab saya ada baby kecil susah nak tinggal. Okey, boleh. Masuk mari. Okey. Terima kasih cikgu Okey, seterusnya. Lagi? Cikgu, Ada lagi tak? cikgu. Ya. Suntik tu ikut kelas ke? Macam ikut Kita berdasarkan jadual yang telah dikeluarkan. Hadir berdasarkan jadual yang telah dikeluarkan. Untuk melincirkan lagi perjalanan. okey. Terima kasih cikgu. Katakan kelas yang pertama pukul 8.30 tu 5 eminent. Jadi saya harap pelajar 5 eminent ni hadir pada masa yang telah ditetapkan. Okey? Lain? Okay, Assalamualaikum Tuan Pengetua. Okey, waalaikumsalam. Ni Puan. tanya, tanda tangan saksi tu siapa yang kena tanda tangan? Okey. Saksi tu tinggal kosong. Saksi tu doktor yang bertugas masa konsultasi tu akan tanda tangan. Okey. Okey, terima kasih Tuan Pengetua. Okey. Okey, lagi persoalan jika ada? Cikgu, Ya. kalau ibu bapa hanya mari hantar sahaja. Okey, kalau ibu bapa hanya mari hantar saja, sila bawa bersama borang yang bawa kebenaran dengan borang satu lagi tu. Yang saya beritahu tadi. Borang wakil. Borang wakil. Wakil. Okey. Borang wakil betul. Terima kasih. Borang wakil. Terima kasih cikgu. Okey. Okey, ada lagi tak? Cikgu, nak tanya. Ya. Ibu kena ada sekali ke masa nak cucuk anak tu? Kena ikut anak sekali bersama anak lah. Kita benarkan sehingga stesen yang ketiga iaitu konsultasi saja. Selepas pada tu kita dah benarkan masuk. Sebab pada tu kita tunggu kat luar lah ibu. Yang kat luar kecuali memang tahu anak tu kalau kena suntik je pesan. Maksudnya ibu ataupun keluarga tahulah kan. Maksudnya jenis orang kata jenis darah kemuruh ni tengok jarum tu pesan dah. Kecuali yang tu kita benarkanlah. Tapi kalau dalam keadaan biasa sehingga konsultasi saja. Maksudnya lepas pada tu kita tak payah ikut dia lah. Dah ikutlah, tunggu di luar je. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Kalau jenis anak itu ni maksudnya daripada awal dah apa. Lepas vaksin kena tunggu ke? Lepas vaksin kita masuk bilik kuarantin sekejap. Sekejap. Tengok. Ada setengahnya tu dah sampai pun 5 minit. Kita tengok sebab kita tengok keadaan. Tapi maksud lepas suntik keluar tu tak boleh. Memang kena berada situ sekejap. Saya tengok setengah-setengah tu mungkin 2 minit, 3 minit je. Tengok keadaan seseorang tu. Okey. Cikgu, Ya. kalau bawa abang ataupun kakak, kena isi borang yang mana? Macam mana? Wakil tu. Kena orang wakil tu. Kalau katakan awak suntik, pelajar disuntik, ada abang atau kakak yang hadir yang mesti berumur 18 tahun ke atas. Isi borang wakil. Okey. Cikgu, Ya. kalau family atau wakil tak boleh mari, boleh pergi juga ke? Awak mari seorang je. Tapi Seorang je, okey. bawa borang wakil tu. Borang wakil tu kena ambil dekat jaga juga ke? Orang wakil tu dalam grup dalam grup kelas ada, dan pondok insya-Allah kita sediakan. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Okey, lain. Saya harap semua anak-anak pelajar dapat hadir. Anak pelajar tingkatan 3, 4 dan 5 dapat hadir pada esok
27 hari bulan berdasarkan masa yang telah ditetapkan. Kita nak elakkan kesesakan. Dan semasa hadir tu sekali lagi saya ingat patuh SOP. Okey, yang pertama sentiasa pakai pelitup muka. Sangat-sangat ditekankan untuk pakai pelitup muka. Sekiranya dalam kata quarantine, pakai gelang lah, gelang warna pink ke, gelang warna putih ke, saya harap tidak hadir. Dan pastikan beritahu guru kelas. Okey, tu antara peringatan lah. Okey, lain-lain? InsyaAllah untuk anak pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2, kita akan buat minggu hadapan. Assalamualaikum cikgu. Yes, Waalaikumsalam. Cikgu, kalau ikutkan surat wakil ni, dia wakil ibu bapa membenarkan, mewakilkan kepada siapa untuk bawa anak tu. Kalau macam pelajar tu datang sendiri, macam mana? Kosongkan dulu bahagian tu. Kosongkan? Tapi hadir. Okey, terima kasih cikgu. Borang kebenaran tu mesti borang wakil ya, kalau tak ada ibu bapa hadir, kebenaran tu mesti dua salinan. Okey, ada lagi tak? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Ni nak tanya kalau macam My Sejahtera tu tak ada, macam mana telefon rosak hantar kedah? Tak apa. Mari je. Tak Mari apa. je. Kita akan update dulu dalam sistem. Lepas tu kalau ada dia daftar, memang boleh lah. Dan kita akan serahkan juga kad. Macam kita pergi dewasa pergi vaksin kan, ada kad temu janji kad vaksin tu kan. Memang kita akan serahkan juga kepada pelajar kad tersebut. Okey, terima kasih cikgu. Ya, sama. Mungkin ada satu lagi ataupun dua lagi persoalan. Okey, kalau tak ada, saya serah semula kepada Cikgu Saidi PKM. Sekian, terima kasih. Okey, jadi daripada taklimat yang saya bagi sekitar tu, kemudian daripada taklimat yang panjang lebar daripada Tuan Pengetua tadi, moga-moga pelajar ataupun ibu bapa penjaga ataupun waris yang terlibat dalam pengambilan vaksin esok, sama-samalah kita memberikan carang kepada program itu esok. Itu saya terima kasih banyak kepada semua yang ada dalam grup ni yang sedang live bersama kita pada hari ini. Sebelum itu kita sudahi perjumpaan kita pada pagi ini dengan bacaan surah Al-As dan Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan kita jumpa esok. Waalaikumsalam. Salam insya-Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.